As Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna fit ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para pegawai dan kaki tangan Menara Mercu UEM, muslimin muslimat, hadirin hadirat, tuan-tuan puan-puan, mudah-mudahan kita semua termasuk dalam kalangan hamba-hamba Allah yang dimuliakan di sisinya pada tengah hari ini. Amin ya rabbal alamin. Pertama sekali saya dahului dengan ucapan tahmid kesyukuran alhamdulillah kerana pada tengah hari ini dapat kita bersama-sama di dalam majlis ilmu dalam kita membicarakan satu kitab, iaitu kitab 77 cabang iman menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Dan insya-Allah pada tengah hari ini kita akan masuk pada perbincangan cabang iman yang ke-38, muka surat 69 bagi yang ada kitab. Muka surat 69, cabang iman yang ke-38, iaitu menahan tangan daripada harta tertentu. Harta tertentu tu merujuk kepada harta yang haram lah. Harta yang haram ni dia boleh datang dalam bentuk mencuri ataupun merompok, salah guna kuasa, rasuah, memakan harta anak yatim dan seumpama dengannya. Jadi tanda iman yang sempurna, dia tahan tangan dia. Kenapa tangan? Tangan ni simbolik kepada kuasa biasanya. Biasanya orang yang salah guna kuasa ni, kuasanya itu berada di tangan. Maka menahan tangan iaitu menahan dirinya daripada memakan harta yang haram. Itu salah satu daripada tanda kesempurnaan iman. Kalau dalam kitab kita ni, pengarang kitab kita dia ada bawakan ada 4 dalil Quran dan ada 1 dalil daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah kita akan baca satu persatu. Menahan tangan daripada harta tertentu iaitu harta yang haram. Termasuk dalam kategori ini ialah memakan harta dalam bentuk mencuri, merompok, makan rasuah dan memakan harta yang tidak dibenarkan di sisi syarak. Firman Allah Ta'ala, dalil yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ. Surah Al-Baqarah ayat 188. Ada tak ayat Quran tu? Ada kan? Janganlah kamu makan harta orang lain di antara kamu dengan jalan yang salah. Yang kita nak garis bawahkan perkataan bil batil, dengan jalan yang salah. Maknanya kalau kita makan harta orang lain dengan jalan yang betul, boleh tak? Boleh. Yang dilarang di sini memakan dengan cara yang batil. Contoh kan, kalau jalan yang betul, pihak surau sediakan saya ni ais spritzer. Ni bukan hak saya asalnya, tapi bila diletakkan di atas meja khusus kepada penceramah dan saya minum air tadi tu, adakah dikira memakan harta dengan cara yang batil? Tidak. Sebab apa? Memang khusus diperuntukkan untuk penceramah tadi. Maka memakan harta orang lain dengan cara yang betul tidak termasuk daripada ayat ni. Yang diharamkan Allah, ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Yang dilarang memakan dengan cara yang batil, cara yang haram.
yang tidak dibenarkan menurut agama. Sebab itu ada satu doa lah. Doa ni sangat baik untuk saya dan kita semua amalkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita buat sebagai amalan pada kita. Kita doa Allah memberi rasa cukup pada diri kita dengan harta yang halal dan tidak rasa berkeinginan dan berkehendak untuk mengambil harta yang haram. Rasulullah pernah ajar doa tersebut. Doa ni antara doa yang saya sentiasa bacalah kalau jadi imam lepas solat. Saya akan bacakan doa. Dalam banyak-banyak doa yang lain kita akan sebut juga, Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Maksudnya, ya Allah, ikfina bihalalika an haramika, cukupkanlah kami dengan rezeki yang halal daripada kami berkeinginan untuk ambil yang haram. Wa aghnina bifadlika amman siwak, kayakanlah kami dengan apa? Bukan dengan harta, tetapi kayakanlah kami dengan rahmat dan kebaikanmu, menyebabkan kami tidak berasa untuk minta daripada orang lain. Hadis ni di dalam riwayat Imam Tirmizi, Imam Ahmad dan bagai-bagai imam hadis yang lain. Doa agar dicukupkan dengan harta yang halal. Sekarang ni nak memakan harta dengan cara yang batil mudah. Betul tak? Mudah je. Kedai-kedai makan pun kadang-kadang dia buat konsep layan diri. Dia bagi pinggan, kita letak nasi, letak lauk, kemudian pergi kat kaunter bayaran tu, bayar. Ada orang ambil kesempatan. Macam mana? Pinggan tu dia letak lauk dulu kat bawah, kan? Ayam, daging, kambing, udang, soto letak kat bawah. Dia letak nasi kat atas. Dia letaklah sikit sayur, pergi bayar RM8 saja. Sebab apa tak nampak? Bila buka tu ada macam-macam dalam tu. Maka ia termasuk daripada memakan harta dengan cara yang batil. Memakan harta dengan cara yang batil ni dia bukan sahaja dikategorikan sebagai dosa besar, tetapi ia dikategorikan sebagai dosa antara manusia dengan manusia. Dia dosa ni para ulama dia bahagikan kepada beberapa bentuk. Yang pertama, ada dosa fahsyak, ada dosa mungkar. Dosa fahsyak ni biasanya dosa yang maaf sebut ia berkaitan dengan seksual. Itu dosa fahsyak. Ada satu lagi bentuk dosa namanya dosa mungkar. Dosa mungkar ni dosa non-seksual. Manakala dosa mengambil harta dengan cara yang haram, ia dikategorikan sebagai dosa mungkar. Sebab itu dalam Quran Allah sebut innas salata tanha 'anil fahsya' satu, mungkar satu. Fahsya' ni dosa yang melibatkan seksual, kalau mungkar non-seksual. Kalau mengambil harta dengan cara yang haram, dia termasuk daripada dosa besar, dosa mungkar dan dosa melibatkan manusia. Faham tak? Dosa tiga tadi. Dosa mungkar, dosa besar dan dosa melibatkan manusia. Maka cara nak minta maaf bila ambil harta yang haram ni, caranya adalah kena minta maaf daripada orang yang pernah kita zalimi ataupun ambil haknya, dan satu lagi perlu kembalikan hak tersebut. Tak cukup dengan istighfar, tak cukup dengan pergi haji, pergi umrah, minta ampun, bagai-bagai, tak cukup dengan menangis di hadapan Kaabah. Tak. Bila dosa melibatkan manusia, maka mestilah diserahkan kembali hak tersebut. Cuma ramailah sebelum ni yang tanya, Ustaz, saya pernah ambil hak dia, saya pernah mungkinlah curi barang dia, saya pernah guna barang dia, tak minta izin dan sebagainya, tapi nak cari balik orang tersebut tak dapat dah. Jadi cara mana kebaikan yang saya boleh buat agar terhapus dosa tersebut? Allah nyatakan dalam Quran, innal hasanat yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya kebaikan yang kita buat, dia akan menutup dosa-dosa yang lepas. Maka caranya macam mana?
kita niatkan sedekah, infak, wakaf, kita niatkan pahalanya kepada orang yang pernah kita terambil haknya tadi. Sebab kita nak cari dia, mungkin dia dah meninggal dunia. Nak cari ahli waris dia, mungkin dah sudah tidak ada. Maka caranya, kebaikan yang kita buat tu, kita niatkan pahala kepada orang yang pernah kita ambil haknya tadi. Walaupun mungkin kita katakan Allah sikit je, mungkin kita ambil tu pen dia je, ataupun mungkin kita pinjam tu topi keledar dia je masa dulu-dulu kan, tak hantar balik, kecil je. Tapi kecil itu pun menyebabkan akan dikira di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka itu beberapa lah kita sebut tadi doa, dan cara bagaimana kita nak bertaubat bila melibatkan dosa sesama manusia, perlu dipulangkan kembali haknya tadi. Itu dalil yang pertama yang kita huraikan. Dia orang yang makan harta dengan cara yang batil ni, dia ada kesan dia. Kesan dia di dunia, bahkan kesan dia di hari akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, kesan orang yang makan harta yang haram, yang pertama, di dunia lagi doanya tak makbul. Doa tak makbul. Sedangkan kita setiap kali nak buat apa-apa, kita doa. Nak minum, kita doa, Allahumma barik lana fima razaqtana. Nak tidur, kita doa. Nak buat apa pun, kita doa. Tapi orang yang makan harta dengan cara yang batil, dia doa pun Allah tak makbul doanya. Sebab ada satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, ada seorang yang dalam keadaan rambutnya ini kusut masai, dan pakaiannya itu berdebu. Kusut masai rambutnya itu sebab dia takut menyikat rambutnya, bimbang rambut luruh kena dam. Pakaiannya berdebu kerana dia musafir dari tempat yang jauh. Dia dalam perjalanan untuk melaksanakan ibadat haji ataupun umrah. Rasulullah ceritakan dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari Muslim. Sepatutnya dia ni cukup syarat dah untuk doanya dimakbulkan. Sebab apa? Yang pertama, doa orang musafir. Yang kedua pula, musafirnya itu dalam keadaan perjalanan yang baik, nak pergi haji umrah. Kemudian bila dia berdoa tadi, dia berdoa, dia menyebut ya Rab, ya Rab, ya Allah, ya Allah. Dia puji Allah dengan mengulang-ulang nama Allah. Itu salah satu daripada syarat doa yang mustajab. Tapi Rasulullah sebut, walaupun dia dalam keadaan musafir, walaupun dia dalam keadaan niat pergi haji umrah, walaupun dia ilhah ni mengulang nama Allah, tapi kenapa doanya tidak mustajab? Sebab masyrabuhu haram, dia minum itu sumbernya dia dapat melalui harta yang haram. Wa ma'kuluhu haram, dia makan itu makanan dia beli daripada wan yang haram. Wa malbasuhu haram, pakaiannya juga dia beli daripada sumber yang haram. Fa anna yustajabulah, bagaimana Allah boleh mustajabkan doa yang datang daripada sumber yang haram yang diucapkan di bibir dia. Maka kesan yang pertama, orang yang makan haram, doanya tidak dimustajabkan Allah. Dah tu ustaz, ada orang yang haram, makan haram, bagai-bagai nampak relax je, hidup mewah je. Itu salah satu daripada bentuk istidraj. Istidraj ni, Allah hulurkan nikmat supaya dia makin jauh dengan Allah. Nanti akan datang saat kematian yang mengejut, lalu dia tidak bersiap untuk bertemu dengan Allah dengan bekalan. Ada kan kita tengok kan, orang dok kisah halal haramnya, buat je, syariah tak syariah, beda je, tapi senang je. Itu salah satu daripada bentuk istidraj. Istidraj ni kalau kita sebut mudahnya, luarannya kita nampak macam coklat bungkusannya, tapi dalamnya adalah racun. Luar tu nampak eloklah bungkus, azab berbungkus nikmat. Itu maksud istidraj. Azab berbentuk nikmat. Orang yang makan haram, Allah bagi lagi, dia rasa okey je. Kemudian akan datang satu saat dalam keadaan dia tidak bersedia dengan kematian yang
mengenjuk itu. Itu yang pertamalah, kesan daripada makan haram. Yang kedua, kesan daripada makan haram boleh kita sebut juga berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibadat yang dilakukan tidak diterima oleh Allah. Ini sebagai tambahanlah. Ibadat yang dilakukan tak akan diterima oleh Allah. Kesan daripada makan haram. Dia pergi haji contohnya kan, dengan sumber yang haram. Kita tak sebutlah sumber apa-apa tu. Apa-apalah yang tak patut syariah. Pergi haji, pergi umrah, menangis dia di hadapan Kaabah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Ya Allah, aku dah sahut seruanmu ini. Lalu Rasulullah katakan, malaikat akan balas talbiyah tersebut dengan malaikat katakan, la labbaik wala sa'daik. Sebenarnya kamu ni tak dijemput pun oleh Allah, dan kamu tidak termasuk dalam kalangan orang yang mendapat kebahagiaan pun di sisi Allah. Itu kesan daripada makan haram, ibadatnya tak diterima. Sebab itu kita tengok ramai yang pergi haji, ramai yang pergi umrah, na'udzubillah min zalik, bimbang-bimbang takut daripada sumber yang tidak bersih, tidak ada perubahan. Itu kesan yang paling ketara, tak ada perubahan. Heran saya ustaz dengan seorang pak haji ni. Kenapa? Sebelum pergi haji pakai seluar pendek dia, balik haji tak pakai seluar contohnya kan. Makin teruk maknanya, makin tak senonoh. Belum pergi haji elok juga, balik daripada haji makin tak senonoh. Ramai orang demikian kan. Pergi kemudian balik haji lebih teruk daripada tu pun ada. Jadi salah satunya kesan daripada ibadah yang tidak diterima hasil daripada bersumberkan yang haram. Allah Maha Baik, tidak akan diterima ibadah melainkan daripada sumber yang baik-baik saja. Hatta kalau dia sedekah sekalipun. Ustaz, ini untuk masjid ustaz RM10,000. Hasil daripada apa? Untung sahang tak patuh syariah. Untung forex contohnya kan. Untung sekian-sekian. Adakah diterima Allah? Ibadahnya tak diterima Allah. Sebab Allah Maha Baik, yang diterima Allah mestilah dari sumber yang baik-baik. Itu kesan daripada makan haram. Sebab itu dalam bab harta, cabang iman yang ke-38 ni, menahan diri daripada harta tertentu. Dalam bab harta ni, di hari akhirat kelak Allah Ta'ala tanya dua soalan. Yang lain satu soalan je. Dalam bab harta dua soalan. La tazulu qadama abdin hatta yus'al. Takkan bergerak tapak kaki manusia di padang mahsyar sehinggalah mereka akan ditanya. Yang pertama Allah tanya an umrihi fima afnah, tentang umur kita ke manakah dihabiskan. Satu. Yang kedua, wa an malihi aina iktasabahu, tentang harta dari sumber mana kita dapat. Dan harta ni dua kali ditanya. Wa fima anfaqahu, dan ke manakah kamu belanjakan. Harta dua, daripada mana dapat, ke mana dibelanjakan. Ada orang dapat tu dari sumber yang halal, dari bekerja, tapi bila belanja ke arah yang haram. Ataupun ada orang dia dapat tu daripada sumber yang haram, bila belanja tu ke arah yang halal. Lepas tu bab harta ni ditanya dua, daripada mana dapat dan ke manakah dibelanjakan. Kalau boleh jawab, barulah akan bergerak tapak kaki manusia untuk disoal perkara-perkara yang lain. Itu dalam bab menahan hak tangan daripada harta tertentu. Itu dalil yang pertama, barulah kita huraikan. Kemudian muka surat 70. Dalil yang kedua, firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا
wa akhdhihimur riba wa qad nuhu anhu wa aklihim amwalan nasi bil batil. Surah An-Nisa ayat 160 hingga 161. Dalam bab harta ni Allah akan sebut yang haram tu memakan harta dengan cara yang batil. Sama ada dengan jalan yang hak, itu tak ada apa masalah. Sebab itu dalam bab harta Allah akan tambah perkataan aklihim amwalan nasi bil batil, memakan harta dengan cara yang batil. Kalau boleh kita garis bawahkan perkataan bil batil. Cumanya para jemaah sekalian, yang halal itu jelas, yang haram pun jelas, betul tak? Yang haram memang kita tak buat lah, macam ayat ni kan, riba memang kita tak buat. Cuma kadang-kadang ada benda di tengah-tengah yang was-was, syubhah, ragu-ragu, yang kita tak pasti halal ke haram, betul tak? Halal memang jelas lah, kita ambil lah. Haram pun memang jelas lah, kita tinggal lah. Cuma kadang-kadang ada benda halal ke haram. Ada orang buat gurah halam, dia kata ambil je lah di tengah-tengah tu. Tak boleh begitu. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia ada bagi satu kaedah. Bila bertembung dengan perkara syubhah, was-was, ragu-ragu, tengah-tengah, tidak jelas halal ataupun haram, ada dua kaedah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim untuk pertimbangan kita. Yang pertama, al-ithmun man haka fi nafsika. Sesuatu yang ragu-ragu itu dia akan lebih dekat dengan dosa bila kita buat hati rasa tak tenang. Faham tuan-tuan? Hati rasa tak berapa sedap. Kalau dia betul-betul orang beriman lah. Kalau halal memang dia tahu ni halal, tak ada masalah, no problem. Kalau yang haram memang jelas ini haram. Cuma kadang-kadang tengah-tengah tu, boleh ke tak? Ya ataupun tidak? Nak ambil ke tak ni? Kalau hati rasa tak tenang, maka ketahuilah kebiasaannya perkara yang was-was itu, ragu-ragu itu lebih dekat dengan yang haram. Betul tak? Dia hati ni, gerak hati ni, dia akan bagi tahu sebenarnya. Tak sedap. Fikir, betul ke? Ya ke? Boleh ke? Tanya ustaz tu kata tak boleh. Tanya ustaz lain pula, kok boleh, contohnya kan. Kalau ada keinginan sikit, ngejah sikit. Kalau ada demikian, biasanya dia lebih dekat dengan haram. Al-ithmun man haka fi nafsika. Sesuatu tu lebih dekat dengan dosa bila buat hati rasa tak tenang. Itu yang pertama, kaedah dia. Yang kedua, perkara yang di tengah-tengah itu dia lebih dekat dengan dosa. Wa karihta an yattali' alaihi nas. Bila kita buat, kita cuba sembunyikan daripada pengetahuan orang. Faham tak? Sebab kalau benda betul, kenapa kita nak sorok kan? Biasanya ada something wrong lah tu. Sebab tu kita buat sembunyi-sembunyi. Kalau boleh tak ada seorang pun boleh tahu. Maka bila dibuat dalam keadaan sembunyi-sembunyi, kita tak pukul rata, tapi kebiasaannya dia lebih dekat dengan haram. Sebab kalau tak salah, kenapa nak takut? Kalau orang makan cili, maka dia rasalah pedas dia tu, maka dia akan sorokkan daripada orang lain. Itu kaedah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bila kita bermuamalah, berinteraksi dengan perkara yang tidak jelas dari sudut adakah halal ataupun haram. Pertama tadi, buat hati rasa tak sedap. Yang kedua, sembunyikan daripada pengetahuan orang. Contoh macam mana ustaz? Contoh kan, kita jual goreng pisang, contohlah sajalah. Depan kedai kita tu ada kedai sport toto 4D.
Setiap hari token dia bagi tahu, tuan boleh tak hantar pada saya dekat office saya ni goreng pisang RM10 setiap hari. Kita pun tiap hari naiklah kedai Sport Toto dia tu. Bukan nak beli nombor, tapi nak hantar goreng pisang. Bagi kita, no problem. Nak hantar goreng pisang je, tapi dia menimbulkan fitnah. Betul tak? Awak ni malam pergi masjid, siang hari saya tengok ulik pergi kedai nombor. Padahal bukan beli nombor pun, hantar goreng pisang. Tapi perbuatan itu menimbulkan medan tahmah. Perbuatan itu, hati kita rasa tak tenang. Bila orang tahmah, ketahuilah dia lebih dekat dengan yang haram tadi. Contoh sajalah. Faham tak? Hati rasa tak tenang. Buat perkara demikian. Maka dalam perkara yang di tengah-tengah, dua kaedah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan pada kita. Itu dalil yang kedua kita huraikan. Dalil yang ketiga daripada cabang iman yang ke-38 ni, menahan tangan daripada harta tertentu. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wailul lil mutaffifin. Kecelakaan besarlah bagi orang yang curang dalam timbangan dan sukatan. Surah Al-Mutaffifin ayat yang pertama. Al-Mutaffifin pelakunya. Al-Mutaffif ni makna pelaku, orang yang melakukan perbuatan. Kalau dia beli barang orang, dia nak lebih. Kalau dia jual ke orang, dia kurangi hak. Perbuatan yang nak lebih dan mengurangi hak, itu disebut sebagai at-tatfif. At-tatfif. Pelakunya al-mutaffif, perbuatan itu adalah at-tatfif. At-tatfif ni tidak semestinya dalam bab timbangan saja, tidak. Dalam apa-apa hal. Kalau tang dia, dia nak lebih hak orang. Kalau orang lain bagi kat dia, kalau dia bagi ke orang, dia akan kurangi hak. Dalam apa-apa urusan. Dalam kerja ke, dalam jual beli ke, dalam muamalat ke. Kalau orang lain punya, dia mengharapkan lebih. Kalau dia bagi ke orang, dia bagi kurang. Itu termasuk daripada tatfif. Walaupun sekecil mana pun perkara tersebut, ia disebut sebagai tatfif. Walaupun sebatang pen, walaupun sehelai kertas, semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mungkin benda tu kecil je. Kadang-kadang kita lah duduk pejabat kan. Yalah duduk pejabat, urusan peribadi. Kertas kita nak catat tu urusan peribadi. Kertas A4 pula, macam saya duduk masjid, milik masjid contohnya kan. Kalau ambil begitu je untuk urusan peribadi, maka walaupun sehelai kertas, ia termasuk daripada perbuatan at-tatfif tadi. Maka hati-hatilah. Saya ingat pada diri saya, kadang-kadang kita kata sehelai kertas je pun, pen masjid contoh, buat balik ke rumah, guna untuk urusan peribadi. Walaupun kita nampak kecil pen je pun, tetapi ia termasuk daripada at-tatfif. At-tatfif ni ambil hak orang lain walaupun sikit. Ambil hak orang lain walaupun sikit. Sebab ayat ni turun ni, dia ada kisah dia. Kisah dia ketika Nabi SAW berhijrah ke Madinah. Rasulullah pergi ke pasar Madinah. Bila Rasulullah pergi ke pasar Madinah, Rasulullah dapati peniaga di sana ni dia ada dua alat timbang. Kalau dia beli barang orang, dia akan guna timbangan yang dia punya ni, dia dah lebih dah. Mata kain dia tu ke kanan sikit. Lebih sikit. Jadi bila orang timbang, padahal tak cukup lagi. Dia kata, dia dah cukup dah. Bila dia jual barang orang, dalam keadaan dia timbang tu tak cukup, tapi dia bagi tahu dah cukup. Dia timbang dengan alat timbangan satu lagi. Maka ketika itulah Allah turunkan ayat yang pertama surah Al-Mutaffifin ni, wailul lil mutaffifin. Celakalah bagi orang yang menipu dalam timbangan ataupun sukatan. Dia tidak amanah.
Dia amanah ni dia bermula dengan tidak bohong, tidak menipu. Betul tak? Integriti ni mula daripada tidak menipu. Mula daripada tak menipu. Itu integriti. Sebab itu tukang gunting kan, dia nak menunjukkan dia ada integriti melaksanakan tugas dia. Dia patahkan pisau cukur tu depan kita. Betul tak? Tung-tang. Boleh je dia nak pasang siap-siap pisau cukur tu sebelum kita datang lagi. Tapi dia takut orang tak percaya. Jadi dia patahkan depan kita, barulah dia mula cukur rambut kita. Sebab apa? Nak menunjukkan ada nilai integriti kat situ. Sebab kalau dia buat begitu, mungkin kita kata, oh, takkan dia tipu kot. Tapi tak boleh. Kita takkan percaya. Sebab orang menipu ni sekali je. Sekali je. Sebab itu salah satu daripada sifat Nabi, dia tidak bohong, tidak menipu. Dan kerana dia tidak menipu, itulah menyebabkan kerja dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cepat sampai sebenarnya. Kita ni 23 tahun Rasulullah punya dakwah sampai ke kita hari ni. Salah satu nilainya, nilai Rasulullah dia tidak bohong di dalam diri dia. Dia as-siddiq. Cuma ada satu kisah Nabi Ibrahim, dia beberapa kali jugalah dalam hidup dia ni dia pernah menipu. Walaupun sifat Nabi as-siddiq, siddiq ni berkata benar, tapi Nabi Ibrahim dalam Quran merakamkan dia pernah bohong. Nabi Ibrahim yang pertama, ketika mana dia bohong, ketika ayahnya yang bernama Azar mengajak Nabi Ibrahim untuk pergi ke pesta sembah berhala. Kemudian Nabi Ibrahim berbohong kepada bapanya bernama Azar. Dia kata, ayah gilah dulu, saya ni sakit perut, dia kata. Padahal ketika tu dia tak sakit perut pun. Ini pertama. Yang kedua, Nabi Ibrahim pernah berbohong ketika mana dia ditangkap oleh tentera Namrud dan ditanya, siapakah yang memecahkan patung-patung berhala? Nabi Ibrahim cakap jujur ke? Dia kata macam mana? Dia kata, wahai Namrud, kalau kamu nak tahu siapa yang pecah patung berhala tu, awak tanya berhala yang paling besar. Sebab apa? Kapak berada di tangan dia. Tapi Rasulullah ceritakan, walaupun beberapa kali je Nabi Ibrahim berhelah ataupun berbohong tadi, dia menangis dalam hidup dia ni mengenangkan peristiwa dia pernah berbohong tadi sampai basah janggut dia. Subhanallah. Sebab sifat Nabi ni as-siddiq. Tapi keadaan tertentu Nabi Ibrahim berhelah dengan erti kata berbohonglah. Ada pengecualian dia. Sebab dalam perang yang melibatkan nyawa boleh berbohong. Tipu sunat orang sebut. Tapi hukumnya bukan sunat, harus saja. Kita kadang-kadang 17 kali sehari asyik on the way je. Padahal tak gerak lagi, on the way. Baru buka pintu je, tak gerak lagi, on the way. Senyum je. Nabi Ibrahim 2 kali berbohong, basah janggut menangis. Nak sebutnya integriti tu, wailul lil mutaffifin. Itu dalil yang ketiga lah daripada Al-Quranul Karim. Kemudian dalil yang keempat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, muka surat 70, وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ. Surah Al-Isra ayat yang ke-35. Maksudnya, sempurnakanlah sukatan apabila kamu menyukat, dan timbanglah dengan timbangan yang adil, kata Allah. Kalau kamu menimbang, menyukat, lakukanlah dengan adil, kata Allah. Dengan adil, iaitu tidak mengurangi sukatan tersebut. Sebab itu tuan-tuan, dia sabar yang paling tinggi, martabat dia adalah sabar menahan diri daripada melakukan yang haram. Sabar menahan diri daripada ambil perkara yang haram ataupun melakukan perkara yang haram. Dalam Quran, Allah ulang perkataan sabar ni ada 103 kali. Sabar yang paling rendah, sabar ketika diuji. Sabar yang tinggi sikit, sabar dalam menjalankan ketaatan.
Sabar yang paling tinggi maqam dia, dia punya martabat dia, level dia, sabar menahan diri daripada melakukan perkara yang haram. Itu sabar yang paling tinggi. Tajuk kita ni, tahan diri daripada ambil perkara yang haram. Sabar daripada mengambil perkara yang haram, siapa boleh melakukannya, dia adalah sabar level yang paling tinggi. Tuan-tuan, ada orang ketika diuji, ditimpa musibah, kehilangan, kematian, sakit, dia boleh sabar. Tapi sabar dalam level yang lebih tinggi, iaitu dalam ibadah, ada orang tak boleh. Sabar nak dengar tazkirah, ada orang tak boleh. Sabar nak menunaikan solat berjemaah, ada orang tak boleh. Sabar nak pergi buat umrah, ada orang tak tahan. Tak boleh. Nak pergi beratur buat pasport pun tak boleh. Tak boleh. Sebab apa? Ramai sangat orang. Dan ada sabar level lebih tinggi, sabar diri daripada melakukan perkara maksiat. Ini level yang paling tinggi, darjah kesabaran. Kita ni alhamdulillah saat ni terselamat daripada melakukan perkara yang haram, sebab kita duduk di surau. Keluar je sekejap lagi belum tentu mampu sabar diri daripada melakukan perkara yang haram. Mungkin lepas ni mengata orang, kata orang tu, merompak orang ni dan sebagainya. Kalau mampu sabar, maka itulah sabar level yang paling tinggi. Dia ada 3 tingkatan sabar tadi. Maka Allah sebut, wa awful kaila idza kiltum wazinu bil qistasil mustaqim. Sempurnalah sukatan apabila kamu menyukat, dan timbanglah dengan timbangan yang adil. Itu 4 dalil Quran yang kita bacakan. Satu dalil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, muka surat 70. Hadis daripada Abdul Rahman bin Abu Bakrah dalam As-Sahihain. Daripada bapanya, semoga Allah meredai kedua-duanya, katanya, khatabna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimina faqala inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haramun. Maksudnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah kepada kami di Mina. Khutbah Rasulullah di Mina ni, ia merujuk kepada khutbah haji perpisahan, haji wada. Tepatnya pada tanggal 9 Zulhijjah. 9 Zulhijjah, kalau kita tulis sikit catatan di kitab kita tu, khutbah ni Rasulullah sampaikan di Mina tanggal 9 Zulhijjah. Ada beberapa pesanan lah, intipati daripada khutbah tersebut. Salah satu yang Rasulullah sampaikan tentang harta. Sesungguhnya darah kamu, harta kamu, maruah kamu adalah haram ke atas kamu mengambil ke atas orang lain. Sebab apa? Dulu darah ni, dia nak bunuh begitu je. Sebab orang Arab, bila dia menumpahkan darah, dendam itu tidak berkesudahan. Contohnya, kabilah A lawan dengan kabilah B. Kabilah A dibunuh oleh kabilah B. A ni akan simpan dendam sampai mati kepada kabilah B. Dia akan balas balik. Bila dia balas balik kepada kabilah B akan ingat balik. Dia akan lawan sampai berketurunan. Sampai bila-bila tak akan hilang dendam tersebut. Maka dalam khutbah yang terakhir ni, Rasulullah pesankan tentang darah. Mana-mana yang pernah menumpahkan darah antara kamu, mulai hari ni tanggal 9 Zulhijjah, dalam khutbah terakhir Rasulullah katakan, kita buka buku baru semua. Dan dulu-dulu tu kita tutup buku lah. Seolah-olahnya begitulah. Yang kedua, Rasulullah pesan tentang harta. Harta sebab apa? Dulu orang kalau nak ambil harta orang lain, dia pakai ambil begitu je. Ambil ya, dia buat riba ke apa semua ke, begitu je dia buat. Maka mulai hari ni, kata Rasulullah, tak boleh lagi. Diharamkan kepada kamu mengambil harta orang lain dengan cara yang
haram. Dan yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pesankan dalam bab marwah. Marwah tidak boleh sewenang-wenangnya ditumpahkan marwah orang lain tu, kerana marwah itu ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu cabang iman yang ke-38. Dan last sekali kita ambil sikit cabang iman yang ke-39. Muka surat 71, wara'. Wara' salah satu daripada tanda kesempurnaan iman. Apa maksud wara'? Wara' ni para ulama memberikan ada beberapa definisi tentang wara'. Yang pertama, wara' ini maksudnya adalah da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Dia meninggalkan perkara yang meragukan kepada yang tidak meragukan. Itu definisi yang pertama. Ambil yang jelas kehalalannya dan meninggalkan selain daripada itu. Itu definisi yang pertama lah makna wara'. Wara' jangan salah faham pula. Wara' ni pakaiannya buruk, ataupun kereta paling buruk di Kuala Lumpur contohnya. Kita tanya, kenapa awak tak beli kereta baru? Saya wara' ustaz. Itu bukan wara', itu bakhil namanya. Pencen besar contohnya kan. Ada orang mengsalah gunakan istilah zuhud, wara' ni, dia salah faham. Wara' ni tak boleh bermewah-mewah, dia kata. Pakai ni tak boleh, ni dunia je semua ni. Padahal kedekut bakhil. Jadi dia kata wara'. Itu maknanya, yang pertama makna wara', tinggal yang meragukan, ambil yang tidak meragukan. Yang kedua, makna wara' adalah menggunakan segala nikmat Allah kepada perkara yang Allah redai. Segala nikmat Allah tu dia guna kepada perkara yang Allah redai. Apa nikmat Allah yang Allah bagi pada kita? Semuanya digunakan pada jalan yang Allah redha, itulah orang yang paling wara'. Contoh, kita ada kereta kan. Kalau kereta tu menyampaikan ke rumah Allah, maka dialah orang yang wara'. Dia ada telefon, telefon itu digunakan pada jalan yang Allah redha, maka dialah orang yang wara'. Maka wara' ni kita tidak boleh nilai dari sudut luaran, pakaian, tempat tinggal. Oh, awak tinggal di mana? Tinggal di country house. Oh, tak wara' ni orang sini ni. Tak boleh. Dia pakai t-shirt biasa je, kita nilai, oh tak wara' macam ni, tak boleh. Wara' ni adalah amal hati. Amal hati. Di amal ni ada 3. Ada amal badan, ada amal harta, ada amal hati. Wara', ikhlas, zuhud, husnuzan, syukur, sabar, redha, ia semua berada dalam hati. Maka tak boleh kita nilai nilai dari sudut luaran. Maka maksud yang kedua wara' tadi adalah menggunakan segala nikmat Allah pada jalan yang Allah redai. Itu makna yang kedua lah. Dan yang ketiga makna wara' itu adalah tidak merasa terlalu memiliki apa yang dia ada sekarang ni. Tidak merasakan apa yang dia ada, nikmat yang dia ada mutlak milik dia sebenar-benarnya. Apa yang kita ada tu merupakan pinjaman Allah. Kalau dia ada perasaan demikian, tidak merasakan nikmat yang ada pada dirinya milik dia mutlak, itulah orang yang wara'. Contoh kita boleh belajar orang yang wara' ni siapa contohnya? Orang yang kerja joki kereta. Ini dia wara' betul ni. Kan orang parking kereta kat dia kan macam-macam kereta. Lamborghini, Ferrari, BM. Tak ada kita pernah dengar joki kereta ambil kereta tu, pergi bergambar dulu, selfie letak dalam Instagram dia, tak ada. Dan kalau Tuhan dia datang nak ambil balik kereta dia tu, dia akan bagi dengan senang hati. Maknanya dia tidak merasa terlalu memiliki. Itulah orang yang wara'. Faham tuan-tuan? Itu beberapa definisi lah para ulama di dalam meletakkan
apakah makna wara', ada beberapa pendetailannya. InsyaAllah kesempatan akan datang kita akan huraikan lebih dalam lagi apakah maksud wara', tanda kesempurnaan iman. Jadi saya rasa sekali itu sebagai tazkirah daripada kitab kita pada tengah hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat pada kita. Qul qawli hadza astaghfirullah al-azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.